Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan tentang sebuah buku iaitu Tao Te Ching atau dalam bahasa Melayu, Risalah Perihal Tao dan Keunggulannya, tulisan Lao Tzu. Buku ini merupakan antara karya falsafah klasik Cina terpenting, sehingga kan jika kita ingin mempelajari falsafah Cina, tidak sempurnalah jika karya ini tidak dibaca. Karya agung ini telah diterjemahkan ke bahasa Melayu dan diterbitkan oleh The Biblio Press. Konten kali ini juga hasil kerjasama antara Persatuan Booktube Malaysia dengan The Biblio Press. Tao Te Ching ialah sebuah buku teks klasik Cina yang menurut tradisi ditulis sekitar abad ke-4 oleh Lao Tzu. Beliau merupakan ahli falsafah purba Cina dan dianggap sebagai pengasas ajaran Taoism. Ada pendapat lain mengatakan Lao Tzu bukanlah pengarang tunggal, tetapi karya ini ditulis oleh sekumpulan pemikir yang terdiri daripada beberapa pengarang. Menariknya tentang karya ini ialah ia meliputi bukan sahaja aspek keagamaan, tetapi juga politik dan kebudayaan. Sejujurnya, banyak kali juga saya tertidur bila baca buku ni kerana bahasanya sangat tinggi dan sukar untuk kita faham dengan sekali baca. Tambahan lagi, buku yang diterbitkan oleh Biblio Press ini hanyalah terjemahan ke bahasa Melayu semata-mata. Pada hemat saya, buku ini akan lebih menarik jika dihuraikan dan disyarahkan dengan lebih lanjut setiap bait-bait kata yang ditulis. Kemungkinan ada certain perkataan yang sukar untuk diterjemahkan secara literal. Oleh itu, syarahan kepada setiap bab sangatlah diperlukan. Walaupun sukar untuk difahami, saya dapat merasakan sesuatu yang cukup mendalam yang ingin disampaikan oleh pengarang. Oleh kerana itu, kepada mereka yang ingin membaca buku ini, disarankan untuk membuat homework setelah pembacaan untuk mencari maksud yang tersirat daripada penulisan buku ini. Mungkin ada pesanan yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian, seperti harapan yang dilahirkan oleh penterjemah sendiri. Diharapkan karya ini dijadikan sebagai bahan wacana dalam kalangan masyarakat. Sebagai pengakhiran, saya ingin berkongsi beberapa cuplikan daripada karya agung ini. Bab 8. Alam yang mengalir. Keunggulan kediaman pada buminya, keunggulan kalbu pada kedalamannya. Keunggulan pada memberi adalah pada sifat kemanusiaannya. Keunggulan pada kata menimbulkan kepercayaan. Keunggulan pada pemerintahan ialah tata kelolanya. Keunggulan pada pekerjaan adalah daripada kemampuan. Keunggulan pada gerak adalah pada kewujudan masa. Bab 24. Penderitaan dan kesenangan. Orang yang berjengket tidak mampu berdiri betul. Yang mengangkang buka langkah tiada mampu berjalan dengan baik. Orang yang suka menunjuk-nunjuk tidak akan tercerahkan. Orang yang suka mengangkat diri tidak akan menyerlah. Orang yang suka memuji diri pasti tiada hasil kerja yang mulia. Dan yang bongkak takbur pula tidak akan panjang dan bermakna hidupnya. Bab 33. Membezakan kemuliaan. Mengenal orang lain adalah bijaksana, namun mengenal diri adalah pencerahan. Orang yang kuat itu mampu menewaskan orang lain, namun sebenarnya yang mampu mengawal diri itulah yang gagah perkasa. Orang yang kenal rasa cukup itulah yang sebenar-benar kaya. Orang yang bekerja bersungguh-sungguh itulah yang punya cita-cita besar. Orang yang mampu menjaga pangkatnya akan hidup lama. Namun orang yang tidak bernyawa tetapi tidak mati, itulah yang abadi. Sekian, terima kasih.